Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Saya Haizun Ismaun selaku pengurusi majlis pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa untuk mengikuti program webinar kita pada malam ini. Okey, so webinar kita pada kali ini sama juga macam webinar minggu lepas, di mana kita menjemput peserta istimewa kita untuk berkongsi cerita dengan kami. And then sekali lagi kita ada kami punya master trainer Cikgu Yasir, selaku master trainer pihak Mainik. Dan Cikgu Yasir mempunyai banyak pengalaman yang dalam memberi ceramah dan juga latihan dari tahun 2000 lagi. Okey, so peserta kita pada malam ni ialah Encik Azarin. Beliau mempunyai perniagaan untuk menjual peralatan wheelchair dan beliau telah mengikuti program latihan Mainik pada tahun 2020 untuk menceburi perniagaan atas talian untuk mengembangkan lagi perniagaan beliau. So itu dia sedikit pengenalan mengenai Cikgu Yasir dan Cik Azarin. So dalam sesi webinar kali ini juga kita akan adakan acara cabutan bertuah di mana kita akan membuat cabutan sebanyak 5 kali dan cabutan bertuah ni kita akan adakan di penghujung sesi webinar. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat terus bersama kami sehingga ke penghujung sesi webinar kita dan kita akan adakan cabutan bertuah sebanyak 5 kali. So jangan lepaskan peluang untuk terus ikuti sesi ini sehingga habis. So untuk tidak membuangkan masa lagi, saya ingin menjemput Cikgu Yasir untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih banyak Puan Haizun selaku pengurusi majlis pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat malam. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat-sihat belaka dan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton sama ada live pada masa ni ataupun recorded pada masa akan datang insya-Allah. Baik. Sebagaimana yang disebut oleh Puan Haizun tadi, saya kenalkan diri saya, nama saya Cikgu Yasir, selaku Master Trainer Mainik Berhad. Dan bersama saya pada malam ni ialah Encik Azarin. Encik Azarin, apa khabar? Sila unmute dulu. Sekejap lagi orang tak dengar saya cakap seorang. Okey. Dah. Okey, alhamdulillah cikgu, alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Macam mana cuaca malam ni okey tak hujan So far okey, cuma petang tadi lah renyai-renyai sikit kawasan sini. Pasal hari ni tiap-tiap hari kan hujan ribut kan? Betul. So alhamdulillah kalau hujan ribut bukan pasal apa, dengan kita tak ada line lagi payah. Alright. Pertama sekali saya bagi pihak Mainik mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Azarin selaku tetamu utama kita, kira VIP kita pada malam ni. Dan juga kepada semua yang menonton ni, terima kasih banyak-banyak di atas masa yang anda luangkan bersama kami. Sesi sharing, kita lebih kepada sharing malam ni dan kita saja semang-semang santai. Cik Azarin, tak ada apa-apa yang kita formal lah ya. Semoga apa yang kita sharing pada malam ni dapat memberi satu inspirasi kepada orang lain kat luar sana supaya menjadi satu ikutan ataupun menjadi satu orang kata apa, nak jadi macam Cik Azarin lah. Macam itulah ya. Kalau boleh tu macam itulah, sebab orang kata sebagaimana yang kita tahu sebelum ni dalam kita war-warkan iklan ya. Cik Azarin seorang OKU, pemegang kad OKU. Kalau boleh tanpa membuang masa kita mulakan dengan Cik Azarin cuba perkenalkan diri seberringkas dulu. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi cahaya di antara langit dan bumi. Selawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, para keluarga baginda, para aulia, para syuhada, para pejuang Islam. So pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Mainik kerana sudi menjemput saya untuk berbicara pada malam yang berbahagia inilah untuk berkongsi sedikit pengalaman saya.
So izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Azharin bin Razali. Dalam komuniti OKU lebih kepada Abang Ayin atau panggil Ayin sajalah. So umur pun tak berapa nak tua, tak berapa nak muda. Lebih kurang 48 tahun. Berasal daripada Melaka, pernah duduk di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan. So berkecimpung dalam bidang dunia OKU pada tahun 2015. Dari segi kategori fizikal, kecacatan fizikal, di mana saya adalah pesakit spinal cord injury, radang saraf tunjang. Saya alami pada tahun 2015, bermakna sudah 6 tahun berlalu. Kalau macam dengan Cik Azharin, macam dengan tadi kan, ramai di luar sana yang tak biasa dengan kategori-kategori OKU kan. Kalau boleh kita pendek ceritanya, macam mana boleh mula dapat masalah tu? Okey, saya punya ni spinal cord injury ni, saya punya sakit nama dia, sakit saya bukan mengalami kecederaan accident. Saya sakit iaitu dinamakan radang saraf tunjang, thrombus myelitis. So pada mulanya saya pun tak tahulah apa sakit ni kan. So sakit ni tiba-tiba tau, dia tiba-tiba jadi. Dan bila saya Google dan siasat apa sakit saya ni dikategorikan sebagai sakit yang jarang jumpa lah. 1 juta orang, lebih kurang 1 orang atau 2 orang yang mengalami di seluruh dunia. So pada mulanya saya rasa saya tak sakit. Sebab saya memang normal, sihat, aktif, bersukan kan. Memang tip-top lah. Alhamdulillah memang tak ada sakit, tapi itulah dah nak dikurniakan. So kesakitan ni dia datang tepat dalam masa 3 minggu saja, cikgu. Dalam masa 3 minggu? Dalam masa 3 minggu saja power kaki saya drop. Makin lama makin drop. And then pergi diagnose semua. So diorang declare sebagai thrombus myelitis lah, radang saraf tunjang. Apa punca dia? Tiada jawapan. Oh, doktor pakar pun tak ada jawapan. Apa punca dia, sebab apa tak ada? Dia unknown, masih dalam kajian, masih lagi kaji. Sebab tu kalau tengok kita tu, kalau dekat hospital pun Institut Kaji Saraf. Memang ada sakit-sakit yang berkaitan dengan saraf, memang dia belum dapat temu lagi. Apa punca sebenar. I see. So, masa mula jadi OKU, maksudnya tak boleh bergerak seperti orang normal. Masa tu kerja ke ataupun bisnes ke, macam mana? Okey, saya sebelum memulakan aktiviti sebagai OKU ni, saya seorang yang normal lah. Saya pada tahun 2000, saya grade pada tahun 1994 dalam bidang perancang badan dan wilayah lah. Saya bekerja dengan syarikat Artana selama 6 tahun. Lepas waktu itu, tahun 2000, saya menceburi diri dalam bidang pembinaan lah. Maknanya buka company sendiri lah. So, kontraktor binaan. So, saya bekerja sehingga saya lumpuh lah. Maknanya pada tahun 2015. Okey. Sebelum ni saya bekerja sendiri lah sebenarnya. Alright. So, bila dah tak boleh berjalan ataupun lumpuh, masa tu apa cabaran di segi fizikal? Kita tahulah memang tak boleh bergerak, cabaran dia kan. Tapi di segi mental dan juga di segi bisnes tu macam mana? Okey, amat bercabaran. So saya pada 2015 saya disahkan lumpuh, maknanya dalam 180 hari, maknanya 6 bulan dia dah layak kategori cacat kekal. Masa tu tak tahu juga, saya masa tu memang tak boleh terima lah kan. Saya memang tak boleh terima keadaan saya ni. Tak boleh terima, sebab dia memang mengejut kan, lepas tu kita tak tahu apa punca dia kan. So bila dah berlaku 6 bulan tu, saya memang lupakan semua kerja saya terdahulu. Saya lupakan dan saya tumpukan kepada untuk mengubat kesakitan saya ni selama 2 tahun juga. 2 tahun lah dalam proses tu, tapi dalam masa yang sama juga dalam OKU ni saya cuba berusaha untuk bertahan lah dalam bidang construction ni. Cuma andaian saya
agak meleset lah. Saya ingatkan mungkin kalau OKU ni jadi kontraktor, so my klien ni akan bersipati. Tapi sebenarnya sebaliknya lain. Sebab bidang tu mungkin tak sesuai dan saya cuba juga masuk site-site tapi saya dah tak ada feeling je. Saya dah tak ada feeling dan tak ada drop lah. Maknanya saya dah tak boleh buat kerja dulu. Itu yang saya drop, saya termenung. Mulalah saya berfikir apa yang saya nak buat. Ya. So maksudnya masa mula-mula jadi itu mengambil masa 2 tahun untuk nak fokuskan, nak berubat, nak bagi sihat balik. Pada masa yang sama tu tekanan juga dari segi income ni. Kan? Betul. Macam mana dah lah, maksudnya orang kata sudah jatuh di tipe tangga lah macam tu lah. Betul. Itulah dia. Itulah dia. Mana dia sudah jatuh di tipe tangga apa ni cikgu. Okey, saya 2017 saya memang hampir muflis. Memang hampir muflis cikgu. So tak nak saya kena ikhtiar. Jual apa yang ada. Untuk meneruskan hidup Yes, untuk meneruskan hidup dan bayar hutang-hutang terdahulu. Ya. Sebab tu orang kata Cik Azarin orang yang para penonton di luar sana, sebab tu orang kata kalau kita rasa kita susah, ada orang yang lebih susah daripada kita. Cuma kita rasa kita susah. Tapi macam dengan saya rasa saya susah. Tapi bila dengar Cik Azarin cerita, lagi susah ni. Dah lah tekanan. Ada orang tak dapat kerja, dia rasa dia susah dah. Ada orang baru bisnes tak laku, dia rasa dia susah dah. Tapi sebenarnya ada orang yang lebih susah daripada tu lagi, berganda-ganda lagi susah kan. Dan semoga dengan sesi sharing ni lah dapat membuka orang di luar sana untuk kita tengok, kita boleh, orang kata boleh belajar sesuatu lah daripada Cik Azarin. Macam mana mula nak naik balik? Kita mulakan dengan macam mana dapat idea untuk nak start bisnes ni yang sekarang ni. Okey, saya masa normal dulu saya memang seorang aktif lah. Memang suka rasa berbasikal MTB kan, main bola, main takraw, semua wakil sekolah, wakil daerah. So memang terlalu aktif. Dan apabila saya ditarik nikmat ni, ada hikmah di sebaliknya. Saya rimas. Saya nak bergerak kan. Saya nak bergerak dengan kursi roda. So pada awalnya memang kita pun tak tahu jenis-jenis kursi roda kan. Paling tidak pun kita tahu kursi roda hospital. Itulah kursi roda pertama kan. So nampak terbatas kan. Memang terbatas cikgu. Memang kecewa lah kan. Tak dapat ke mana, tak dapat nak gerak. Kena bantu orang. Pada waktu tu lah saya fikir macam mana lah wheelchair saya ni nak bergerak laju sikit. Saya nak naik nak dengan mudah lah. Waktu tu lah saya cuba cari alat yang sesuai. So di akhirnya saya dapat satu pun, saya join exhibition lah, exhibition luar negara kan, macam Hong Kong, Dubai apa semua. Saya cari alat-alat device tertentu yang sesuai. So alhamdulillah saya ditemukan lah dengan device ni. Device ni saya panggil dia Go Speedy Motor lah. Untuk menyambung saya punya wheelchair dan boleh bergerak dengan pantas. Maksudnya mula-mula tu orang yang dah ada memang orang yang dah ada wheelchair dah hanya boleh beli yang Go Speedy depan ni, sambung dekat wheelchair dia dan boleh bergerak. Betul itu. Okey, pada mulanya memang saya beli untuk gunaan sendiri lah. Sebab saya memang bergerak. Selama-kelamaan saya tengok, benda ni betul-betul bermanfaat lah kan. Betul manfaat kan. Sebab dekat Malaysia pun tak ada lagi benda tu. So, banyak dia berat pada negara-negara barat lah kan. Sampai di sini. So saya cuba, saya uji selama 6 bulan lah. So lepas pada tu bola saya buat keputusan untuk memasarkannya. Okey. Macam mana masarkan memang bercabaran lah. Mula-mula kita fokus sekarang ni. Okay. Sebelum online, macam mana mula nak pasarkan produk ni? Sebelum online, jangan cerita pasal online lagi. Cerita pasal offline dulu. Okey, pada peringkat awalnya dah tentulah lebih kurang dalam 2 tahun kita komuniti OKU pun kita tak join. Masa kita normal dulu kan. So bila kat sini lah barulah bertatih nak cari komuniti OKU, join apa sukan dia, join FB page kan, barulah nak cari.
Ya. So saya hanya mampu beritahu benda ni ataupun tunjuk di WhatsApp kan, kawan-kawan rapat lah. Kawan-kawan rapat sebelum saya tembus ke komuniti yang besar ni, macam Open Central kan. Itu selepas tu baru bantulah. Memula tu memang macam tu. Saya perkenalkan daripada mulut ke mulut je lah kan. So yang tu cabaran dia nak jual tu susah sikit lah. Macam tu lah ya. Betul. Satu waktu tu pun orang tak tahu pula apa guna dia, betul? Betul. Orang tak tahu. Lepas tu dia pun tak apa kenal kita. Awal-awal tak apa kenal. Kepercayaan tu. Dia baru cacat 2 tahun dah jual barang kan. Lain macam tu kan. Itu memang bercabaran dari situ, cikgu. Okay. Alright. Mula jumpa dengan ni. Sekarang ni untuk makluman semua para penonton, Cik Azarin dah ada website sendiri. Daripada Mainik. Cik Azarin ni peserta training. Untuk makluman semua, Mainik banyak menganjurkan training, latihan untuk ajar orang supaya berniaga daripada offline ke online. Kalau ada offline tu okey, teruskan, tak apa. Tapi kita nak tambahkan lagi ke online sebab semua orang tahu dengan online ni kita boleh pergi mana-mana saja. Kan? Dan konsep Mainik pula, dia ada satu website yang mana siapa saja pun boleh buat website sendiri. Maksud siapa saja di sini bermula daripada sekolah, pelajar sekolah sampailah ke orang dewasa. Saya punya pelajar pelatih yang mana yang buat website ni paling tua umur setakat sekarang lah 67 kalau tak salah saya, dan dia berjaya buat website sendiri 67 tahun. Jangan kata saya dah tua tak maulah jenis-jenis website ni, tak boleh. Berapa umur? 42 dah. Hei, tu muda lagi. Macam dengan Cik Azarin. Cik Azarin umur berapa tadi? Saya 48 je. Dah tua dah tu. Okey je. Tapi saya muda lagi. Saya nampak semua putih semua ni style ni trending, highlight ni. Kita guna trending. Okey. Masa mula jumpa dengan website punya Mainik punya website ke, Mainik punya program ni, macam mana boleh join program Mainik? Cuba cerita sikit kat situ. Okey. Ini orang kata setiap kesulitan tu ada dia punya kelebihan dia. Ya. Okey, dia benda ni zaman COVID lah sebenarnya. Zaman COVID, zaman PKP, zaman MCO yang kita tersepit dan terpaksa untuk mencari jalan untuk menjual. Sama kan? Yang membeli pun sama. Ya. Seluruh dunia dipaksa untuk mahir dalam online. Ya. So tiba-tiba Mainik muncul dengan offer tu. Memang saya duduk menunggu, dan kalau nak belajar pun saya pun tak apa nak reti nak buat pun. Maksud saya tak ada masa dan banyaklah teknik-teknik tertentu kan. So saya terlepas juga batch pertama tu. Batch kedua saya kena join juga. Saya kena join juga Mainik. Maknanya benda ni memang cuba nak buat lama, tapi pasal COVID punya hal, maknanya dia memaksa kita untuk memasarkan online ni. So itulah jadi cikgu. Maknanya Mainik pun sampai dengan dia punya tawaran kepada OKU. So saya mengambil kesempatan tu dan belajar lah. Ya. Untuk pengetahuan yang penonton luar sana, cara pembelajaran masa MCO ataupun masa PKP tak sama macam belajar dalam kelas. Kita terpaksa jalankan juga pembelajaran, tapi 100% melalui online. Dahlah belajar melalui online, tak berapa nak terror online. Belajar tu pun dengan online. Betul Cik Azarin ya? Betul. Jadi yang tu cabaran yang orang kata lagi tercabar lah kan. Online. Cuba cerita sikit macam mana cara belajar tu. Kita belajar secara online tu macam mana? Cuba cerita sikit pengalaman. So program Mainik ni memang padat lah. Saya ingat rasa 5 hari tu kan. Isnin sampai Jumaat kat saya. Ya. Memang padat. Memang sebenarnya tak terkejar lah itu. Tak terkejar lah nak yang tak berapa main IT kan. Memang tak terkejar. So just take note, rakam, dengar balik cikgu masuk dalam WhatsApp group apa semua.
So lama juga nak sentuh site builder tu. Site builder kan. Sentuh tarik. Sebab ada benda yang kena sediakan dulu. Ada benda kena sediakan kan, kita dah maju. Alamak. Tak sedialah, gambar tak crop lah. Yes. Susunan tak adalah. Stop sekejap. Stop sekejap, fikir balik macam mana, sebab saya nak tumpuk niaga ni lagi kan, dengan stok barang apa semua. Ya. Memang input yang ada dalam kursus tu memang menyeluruh lah. Cuma tak sabar nak buat, tak mampu buat seorang. Tak mampu buat seorang sebab yang pertama, nak buat tu senang. Dia mudah aja nak buat ni, drag and drop aja, macam dengan kalau siapa yang pandai guna ataupun tahu guna PowerPoint, boleh buat dah website ni. Memang senang aja kan. Tetapi cabaran dia bukan kat situ. Bukan senang, yang bukan kat situ cabaran dia. Cabaran dia dekat menyediakan bahan. Nak buat website ni saya jamin senang. Memang senang, drag and drop. Tapi nak menyediakan bahan je susah. Bahan tu apa dia? Bahan tu ialah satu gambar. Gambar yang cantik memainkan peranan penting untuk kepercayaan orang yang tengok website kita. Kan? Nombor satu. Nombor dua, video. Pening lagi lah bab video ni kan. Yang tu lah, dua tu lah, video dan juga gambar. Tapi cabaran-cabaran tu pun kita tengoklah kat skrin sekarang ni. Semua penonton sekarang ni boleh nampak dekat skrin. Saya bukan tunjuk Mak Saleh punya website ke tau. Saya tunjuk Cik Azarin punya website sekarang ni. Sebab tu, sebelum ni Cik Azarin ada buat launching website dia. Yang ni yang kita nak. Bila kita buat website, dia buat website ni sama dengan kita buka kedai. Kita buka kedai, kita cat kedai, kita renovate kedai, kita masuk semua barang-barang dalam kedai, kita duduk termenung dalam kedai. Siapa nak tahu kedai kita? Betul? Jadi, apa yang kita buat ialah, dah renovate semua siap-siap, kita kena war-warkanlah kepada orang. Ini salah satu cara yang Cik Azarin buat. Bagus. Dia punya nampak tu, dahsyat. dahsyat. Dia punya pemikiran setajam rambutnya juga. Betul. Dia buat launching, dia jemput saya. Kalau cerita sikit macam mana buat launching bagi orang kat luar sana boleh nampak idea kan. Macam mana Cik Azarin buat launching website ni masa PKP orang tak boleh keluar rumah. Macam mana buat itu? Cerita sikit. Launching ni kita buat pada 7 bulan 6 yang lepas. Baru 4 bulan lepas. So dah set up, memang tak sabarlah, excited lah pasal macam cikgu cakap ni, kira ibarat kita punya HQ lah. Kita punya kedai yang nak rasmi kan. Kalau kerja fizikal pun kita rasmi, ini kan pula online kan. Nak semua orang tak boleh keluar. Memang timing, memang kena buat. Bagus, betul. So memang teruja sangat, dan macam mana nak set up tu memang saya pun tidak bersorangan lah. Saya cakap lagi awal lah. Buat benda ni, set up ni memang 2 hari tak tidur lah tu, terang cakap lah. 2 hari tak tidur nak set up secara kemas kan. Itu memang dia punya itulah. Tapi macam mana cara panggil orang tu nak join launching tu? Itulah sebab saya pun dah 6 tahun dalam apa dunia OKU ni. So banyaklah link-link community OKU kan. Dengan klien-klien lama yang beli tu, saya akan share lah semua link ni saya share. Waktu tu saya memang all out share. Saya yakin, saya tak malu. Saya yakin dengan website yang saya develop ni. Walaupun mungkin tak berapa, tapi saya puas hati lah sebenarnya. Mungkin pandang orang berbeza kan. Saya seronok, saya all out je cikgu waktu tu. Maksimum saya keluar semualah. Semua channel lah yang ada dekat Meso ni. Yang mana yang bersama kita malam ni, ada 3 keyword saya nak ulang yang Cik Azarin kata. Masa dia buat launching website ni, satu, dia yakin dengan apa yang dia buat. Website ni dia yakin. Yakin website satu. Yakin dengan produk apa yang dia jual. Itu satu, yakin. Nombor 2, tak malu. Yang ni yang orang kalah ni. Selalunya orang malu kan. Malu tu yang buat tak yakin tu.
kan? Malu, bila malu dia jadi kita tak yakin lah. Bila kita kena buang malu tu, malu bertempat lah. Jangan ni kita nak promote barang kita pun malu kan. Nak share kat WhatsApp orang pun kita rasa malu. Jangan malu. WhatsApp kita, cuba tuan-tuan kat luar sana tengok. WhatsApp kita ada berapa kontak. Takkan 50 tak ada. Takkan 100 tak ada kan. Hantarlah semua. Jangan kita pilih. Dia ni tak nak ni. Dia ni tak peduli ni. Jangan. Terus je. Dia tak peduli. Biarkan. Kita positif je. Kita hantar semua. Dan satu lagi all out. Macam Cik Azharin kata tu. All out. Di segi teknikal. Macam mana cara program tu dibuat? Boleh cerita sikit tak? Bagi orang di luar sana dapat idea. Buat launching online. Buat macam mana? Nak kena sewa stadium ke macam mana? Tu tak faham. Macam mana buat launching tu? Cuba cerita sikit. Okey. So yang itu, yang pertama kita kena pilih platform lah. Antara Google Meet ke Zoom ke kan. So kalau Zoom ni lebih daripada 1 jam ni kita kena berbayar. So yang itu pun kita sanggup bayar lah. Bayar pun dalam berapa RM10 je. So untuk melepasi, takut lepas pada 1 jam punya program kan. Okey, masa tu memang kita checklist, memang kita ketat lah. Checklist kita apa benda kita nak present, siapa nak jemput kan. Kita jemput YB Rasari Barazi. So alhamdulillah lah, dia pun seronok, happy sangat. Ya. Memang tak ada apa-apa halangan, dia memang rela hati. Alhamdulillah cikgu. Lepas tu saya mestilah jemput sifu saya kan. Cikgu biasalah. Tentulah. Daripada kalau tidak tak muncul WeChat to you.my ni. So memang saya happy dan sahabat saya lah, webmaster saya Mio Amiruddin dengan fotografer lah. Yang itu pun ada fee juga yang kena kan. So kita gabungkan ilmu ni dan kita lancarkan. Cuba kemudian lancarkan. Buat live dan dah live tu recorded pun share lagi kat orang supaya orang tengok selepas tu kan. Betul. Maksudnya jangan berhenti dekat situ saja. Saya pun rasa berbangga lah dengan ni. Ada orang dia takut nak jemput. Dia kata, mau ke? Tak boleh ke, mau ke? Jangan, dia mau tak mau, kita tanya dulu. Macam dengan Cik Azharin kata tadi, sanggup pergi parlimen apa? Cik Azharin sanggup pergi parlimen. Saya pun terkejut tengok, ni nak pergi tanding ke apa ni? Punyalah, dia orang kata all out nak pergi buat jemputan tu. Saya pun dijemput, saya rasa macam dengan berbesar hati. Malah saya, kalau siapa tengok balik recorded tu, saya rasa macam dengan, pada mulanya saya tak boleh cakap tu sebab dia rasa tangkap sentap sikit lah. Hashtag sentap sikit lah kan. Bukan sentap sebab, minta maaf, sebab sakit hati dah. Sentap sebab orang yang banyak cabaran nak buat, nak ada macam-macam rintangan untuk nak siapkan apa yang saya ajar. Tiba-tiba boleh siap apa yang saya ajar, malah lebih lawa daripada apa yang saya expect. So sentap dekat sini lah. Sedih betul. Sedih sebab gembira kan. Sedih sebab seronok. Seronok dapat apa yang aku ajak ni orang boleh ikut lah, alhamdulillah. Dia rasa macam tu. Jadi yang di luar sana kalau nak panggil ke apa semua ke, no problem lah. Okey, kita share sikit Cik Azharin ya. Contoh sikit ni apa dia ni? Yang ada kat skrin ni. Kalau gambar tu. Okey, itu produk-produk yang atas branding GoSpeedy ya. GoSpeedy. So itu WeChat lah, WeChat folding, WeChat promo WeChat. Ni t-shirt ni pun sebagai promo ke, alhamdulillah ramai agak yang beli. Nampak tak? T-shirt pun jual juga. Tu yang bagus tu. So, lagi yang ni dia punya produk-produk ya. Ni dia punya aksesori lah, aksesori tayar, jeriji. So presentation ni semua kita follow set features lah yang dibuat, yang ditawarkan oleh Mynic kan. Ya. Okey. Untuk pengetahuan semua yang para penonton, yang dibuat sekarang ni oleh Cik Azharin, wheelchair2u.my. Wheelchair, W-H-E-E-L, wheelchair, C-H-A-I-R, 2U. Macam Maybank juga lah kan. 2u.my. Wheelchair2u.my.
boleh Google sekarang wheelchairtoyou.my dan tengok sendiri apa yang ada yang ditawarkan dan macam mana design yang tim Cik Azarin buat menggunakan site builder mining. Site builder tu nanti orang tanya pula apa dia. Site builder ni ialah website lah. Website yang boleh dibuat website. Tak kebelit tu. Website yang kita boleh buat website secara online. Boleh masuk online je. Ada line online je. Boleh masuk Google lah pendek kata orang kan. Bolehlah buat website mining ni. Tak perlu software, tak perlu download software ke, menggunakan teknologi komputer yang mahal-mahal ke, tak perlu. Komputer mana-mana pun boleh buat. Asalkan boleh online, boleh guna, pendek ceritanya nak bagi orang senang faham, boleh guna Google tu, bolehlah buat website mining. Okey. Kalau kita tengok di segi design dia kan. Di sini sangat cantik. Gambar-gambar ni kena usahakan sendiri lah macam mana nak dapatkan gambar macam ni. Tapi sekarang ni nak crop gambar pun, nak buang background pun senang aja. Dengan online pun boleh, tak perlu ada designer-designer yang hebat. Kan? Boleh nak buat online pun boleh hilangkan background. Baik, kita tengok dulu wheelchair. Katakanlah ini kita nak tengok ada 3 kategori. Wheelchair, wheel dengan aksesori kan. Katakanlah saya masuk ke wheelchair. Yang ni kita nak tengok macam mana website ni berfungsi. Ya. Kita masuk ke wheelchair, dia akan tunjukkan apa yang maklumat tentang wheelchair tersebut. Cuba cerita sikit Cik Azarin ni apa dia yang ada dekat skrin ni, boleh nampak tak skrin ni? Boleh nampak. Okey, cuba cerita sikit ni. Okay, so wheelchair ni dinamakan wheelchair rigid. Sebenarnya wheelchair rigid, wheelchair yang tak boleh dilipat lah. Maknanya dia tak boleh dilipat, dia hanya boleh tundukkan dia punya backrest ke depan lah. Okey, selalunya wheelchair rigid ni dia peminat dia memang orang yang agak lama lah. Mungkin dia dah alami duduk di atas wheelchair 2-3 tahun, lepas tu buat dikenal lah. So selalunya yang peringkat pertama dia akan gunakan wheelchair folding. Wheelchair folding pun kita ada. Ini adalah wheelchair advanced sikit. So rigid. Dia hanya boleh buka tayar saja. Buka tayar kiri kanan. So dia punya berat pun paling ringan, lebih kurang dalam 9.8 kg lah. Bawah pada 10 kg dia dah kategori ringan. Okey, wheelchair ni memang tak dapat di mana-mana sebab saya custom wheelchair ni. Itu dia. Saya custom. Maknanya body di kilang yang lain, rim di kilang yang lain, tayar kecil di kilang yang lain, saya combine kan menjadi satu wheelchair. Itu yang saya panggilkan produk Go Speedy tu. Memang tak boleh jumpa tempat lain sebab saya combine kan. Apa keistimewaan dia? Apa keistimewaan dia berbanding wheelchair yang lain? Okey, wheelchair ni memang wheelchair sport. So memang wheelchair sport. Okey, yang pertama sekali memang saya akan cuba jual harga yang sederhana. Maknanya dia punya design semua memang design yang high end. Kalau high end ni kita nak compare dengan design-design jenama yang mahal, memang 10 hingga 20 ribu harga dia. So saya cuba 10 hingga 20 ribu, serius tu. So wheelchair ni boleh dapat hanya dengan bawah 4 ribu saja. Tu dia dengan kualiti dan function yang sama dengan 10-20 ribu tadi. Ya. Yang luar sana tunggu apa lagi? Belilah. Kualiti yang sama. Saya tengok di sini, kalau saya tak faham apa-apa pasal wheelchair, tapi saya tengok berbeza dah dengan wheelchair yang kita selalu nampak tu. Ya. Dan boleh nampak di sini. Saya nampak di sini macam dengan dia nampak macam dengan tough, dia macam dengan lasak pun ada, nampak dengan mata tu kan. Itulah. Dan juga dekat kaki tu saya nampak macam dengan selesa, dia ada macam dengan sponge kat situ. Dia nampak macam aerodinamik lah. And then saya uji benda ni, saya lanyak wheelchair ni dengan rim ke sport ni, saya terjun. Tapi itulah, itu jangan ditiru di rumah lah kan. Saya lompat di step yang tinggi. Saya nak cuba yakinkan diri saya juga untuk memasarkan benda ni.
Okey. So saya puas hati barulah saya ni. Yang uji tadi macam mana? Ah. Terjun sekali dengan dia ke ataupun bagi dia terjun seorang ke macam mana? Dengan dia saya duduk atas dan saya turun step setinggi paling tinggi 10 inci. Ada 3 step saya ada dalam YouTube saya. Tapi memang saya dilatih lah. Saya dilatih di Rehab Melaka, di HRC. Memang kita ada latihan tu lah. Tapi yang untuk yang aktif lah. Kalau yang tak berani jangan. Ataupun jangan. Takut masalah macam spinal cord injury ni ramai ada yang patah tulang belakang kan. Yang tu tak boleh lah. Macam saya sakit tadi kan. Saya tak ada apa-apa operation pun. Dia bergantung pada orang cikgu. Cuma saya nak tunjukkan produk tu okey, saya nekat. Buat tu dia ni kata yakin ini memang yakin tahap gaban orang kata ni. Yakin dengan produk sendiri kan. Tapi jangan tiru aksi ini. Jangan tiru aksi ini. Jangan tiru aksi ini. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara nak beli. Dia function website mining bukan hanya nak tunjukkan dengan ada website, satu kita boleh tunjukkan kita punya produk. Kan sekarang ni orang suka membelek kan. Kalau dengan website ni beleklah 4 hari pun boleh. Dia satu-satu baca secara detail kan. Dan juga dengan website mining juga bila orang dah puas hati, orang kata, "Oh, nak belilah yang ni." Kalau biasa-biasa ni, kalau orang tengok kita WhatsApp lah apa semua dengan cara-cara biasa ni, orang kena WhatsApp, orang tanya. Kadang-kadang kalau seorang dua tak apalah. Tapi bila dah ramai orang dan juga lambat, itu membuatkan pelanggan kita rasa macam malas lah dia ni. Lambat reply, lambat jawab ke. Dengan website tak. Semua masalah tu akan orang kata terhindar ataupun tak jadi masalah tu. Sebab apa? Sebab macam kita beli kat platform yang lain lah. Macam dengan, saya tak nak sebut lah nama-nama platform yang lain lah kan. Yang terkenal di Malaysia yang selalu iklan dalam TV apa semua tu kan. Sama juga cara dia. Iaitu kita klik dia dekat sini. Go to shop. Contoh. Go to shop ni dia pergi terus ke kedai. Kedai Cik Azarin ni lah. Okay. Dia pergi kedai sini nak beli apa. Di sini ada juga pilihan. Kita boleh buat pilihan. Contohnya kita nak beli yang ni. Ni set of frog leg ni. Datang apa ni? Ni apa dia ni? Ni apa dia ni? Tu caster tu tayar kecil bawah tu. Pemegang ke dengan tayar sekali ya? Dia ada dia punya yang itu kalau bahasa muda dia speed udang tu. Speed udang macam motor, mak rempit juga kata kan. Di bahagian tayar kecil. Yang ni bearing pun ada. Maksudnya semua ada lah, boleh cari kat sini lah kan. Okey, katakanlah saya nak beli yang ni. Yang ni foot guard. Contoh saya nak beli yang ni RM18 kan. Saya klik buy now. Kemudian dia pergi ke satu step lagi. Macam kita buat biasa beli online tu. Okey. So sekarang ni dah kita tahu apa dah kita nak beli ni. Betul. Yang kita nak beli betul. And then kalau nak add lagi kat sini lah. Kalau nak terus bayar, go to checkout. Macam mana yang kita beli dekat platform-platform yang lain. Bayar terus secara online. Senang. Orang nak beli senang. Toke pemilik website pun mudah selenggarakan. Okey. Cik Azarin, macam mana nak handle bila orang order apa semua ni? Macam mana cara handle? Kalau boleh ceritakan sikit cara handle order. Kalau boleh kita share dengan penonton dekat luar sana. Okay. So order melalui website ni, so dia akan link kepada email lah. So pada email, so bila dia orang visit pun, dia orang tekan tu pun kita tahu kat maklumat dia. Walaupun dia orang tak beli, kita tahu dia sampai ke tahap tu lah untuk beli. So alhamdulillah Mynik pun dia dah upgrade dah dia punya site details tu, dia dengan memberi maklumat nombor telefon, nama dengan email. Sebelum ni nombor telefon dia kata saya tak masuk. Tapi alhamdulillah yang baru ni dia orang dah masuk kan. Mynik kita dah beritahu kepada Mynik, alhamdulillah. So kat situ pun kita boleh feedback lah. Kita boleh feedback direct. Walau kadang-kadang email ni jarang orang buka kan. So kita boleh linkkan kepada WhatsApp. So dekat WhatsApp pun kita pun memang dah ada sistem lah. Dah ada sistem lah. So kita akan share di situ untuk rapat kan. Yang tu maknanya belum close deal tu.
untuk rapatkan hubungan tu. Kita boleh bercakap, dia nak tanya. Kadang-kadang dengan website ni dia tak boleh cakap kan. Dia cakap dengan founder sendiri, so diorang lagi seronok lah. So mungkin diorang tak beli waktu tu, tapi diorang dapat maklumat tu lah. So lambat laun insyaAllah kalau diorang ada keinginan, diorang pasti akan beli. Dia punya link lah. Maknanya maklumat tu dapat first daripada email untuk manage benda tu. Kemudian kita post je lah kan dekat pembeli kan. Yang gambar-gambar yang ada dekat sini ni semua antara buyer-buyer yang dah ni lah ya. Ni semua yang pembeli. Semua dah beli. Alhamdulillah. Semua ni orang yang membeli. So dan, untuk urusan post saya di luar kawasan lah. Maknanya saya cover kawasan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor. Yang itu saya buat pengantaran sendiri. Maknanya bila di luar kawasan saya post lah. Dengan cara pemasangan saya bagikan YouTube lah. Kita ada sediakan video kan untuk pemasangan apa semua kan. Saya buat semacam tu lah cikgu. So orang beli, kita boleh hantar kalau dekat kawasan Selangor ni boleh hantar sendiri. Lepas tu kalau jauh pada tu guna sistem post pun, kalau post pun ada backup video untuk nak ajar pengguna pasang ke apa kan. Betul. Dan kalau tak faham apa-apa pun boleh WhatsApp terus je kan, sebab dah memang close deal pun nak bagi dekat dengan pelanggan tu. Macam Cik Azharin suka lagi WhatsApp untuk orang soal jawab apa-apa yang tak faham dan sebagainya. Betul Betul. Okey, macam mana dah ada website ni dah ada website, macam mana sambutan orang? Okey, dia memang luar biasa lah sebenarnya. Luar daripada yang saya rasa lah. Sebab yang sebelum ni pun saya dah develop lah kontak-kontak tu. Cuma bila ada website ni memang kepercayaan tu memang dah tak ada soal lah. Soal dia macam contoh ni bila dia nak bayar bayaran memang tak banyak soal. Kan dia nak tanya ni kan memang tak banyak soal. Sharekan apa ni, kalau dia tak beli, kadang dia tak beli direct melalui payment gateway cikgu. Kadang dia suka beli pada WhatsApp semua kan. Maknanya dia dah tak ragu-ragu lah. Memang wujud benda ni yang itu. Kepercayaan orang tu ada ya. Kepercayaan orang tu ada lah. Okey, kalau boleh saya share sikit di sini untuk makluman semua para penonton. Sampai sekarang pun masih lagi ramai yang WhatsApp saya tentang saya nampak macam dengan ada kurang faham sikit tentang .com dengan .my. Kalau boleh saya selitkan sikit. My ni dia pengeluar dan menguruskan domain. Domain ni ialah nama website. Macam dengan nama website ataupun domain Cik Azharin ialah wheelchair2u.my. Okey, itu domain dia, nama website. So nama website ni ialah satu branding kita. Kita boleh letakkan nama syarikat, kita boleh letakkan nama produk, ataupun kita boleh letakkan nama kita sendiri. Ikut kita lah yang kita nak brandingkan tu apa dia. Okey, apa beza dia .my dengan bukan .my? Kalau bukan .my, contoh .com. Perasan tak di Google, contohnya Google lah saya fokuskan dekat Google. Kalau orang cari sekarang ni apa-apa pun orang akan masuk ke Google kan, orang nak cari apa-apa pun maklumat orang akan cari kat Google. Dan Google ni dia akan bagi maklumat berdasarkan location. Lokasi dekat mana gadget tu berada. Kalau kita guna handphone, kalau kita guna iPad, tab ataupun laptop, dia akan detect dekat mana gadget kita tu berada. Kalau kita dekat KL contoh dia, jawapan yang dia akan bagi, contohnya kalau orang cari wheelchair, kita sekarang ni dekat Selangor. Jawapan yang Google bagi berdasarkan salah satu dia ialah dengan cara by location. Dia akan pilih yang terdekat dulu. Sama ada kawasan, daerah, negeri ataupun negara. .my dikeluarkan oleh MyNi di Malaysia. .my ialah Malaysia punya lah. Itulah kita punya branding .my. Jadi Google dapat detect .my, dia akan cadangkan .my dulu berbanding dot yang lain.
Jadi maksudnya kalau pakai .my, ini satu kelebihan di segi pencarian pelanggan. Adalah lain-lain faktor, tapi ini adalah salah satu kelebihan yang ada kalau kita guna .my. Saya sarankan semua yang mana yang di luar sana yang guna dot lain bertukar kepada .my, sebab yang untungnya anda, produk anda. Sebab orang cari dengan Google dan Google akan promotkan secara tak langsung produk anda mengikut lokasi. Dan salah satu Google cara dia detect lokasi ialah dengan cara domain tadi .my. Jadi baguslah menggunakan .my ni. Okey, untuk yang berminat kat luar sana, saya selingan sikit. Kalau yang berminat nak ada website sendiri, nak tanya lagi tentang domain, nak fahamkan lagi, boleh WhatsApp saya. Tu dia. WhatsApp saya boleh. Nombor saya bagi terus sekarang. 019, ambil pen. Kalau tak ambil pen, saya lupa. Kalau lupa, tengok balik video ni nanti. Minta maaf, batuk sikit. Cakap banyak akan tak minum. 019 800 0017. 019 800 0017. 8 4 kali 0 17. Boleh WhatsApp saya. WhatsApp lah, jangan call. Nanti menderu-deru berbilion-bilion orang call ni. Susah ni, jam telefon. WhatsApp lah, bolehlah tengok satu-satu nak jawab. Okey, Cik Azarin. Kembali kepada Cik Azarin. Okay. Sale macam mana sekarang? Alhamdulillah, macam mana? Alhamdulillah. Cikgu, kalau ni dibandingkan sebelum ada website ni, pada tahun 2015 saya start berkecimpung. Saya mula memasarkan pada tahun 2017 lah. Semuanya kita ambil sebelum website ini dibentuk lah. Berbagai cara lah saya buat daripada social media ni kan. Share sini, share sana, promo, pergi apa secara fizikal kan. Buat promosi bila ada program marathon WeChat. Okey, pada mulanya memang orang kata rendah lah sebenarnya. Kata nak ibarat macam meniaga suka-suka. Masa tu dia punya income macam suka-suka meniaga je. So lama-kelamaan dia grow sehinggalah website ni di launching pada 4 bulan yang lepas je. Tapi dia punya return selepas pada tu memang amat menakjubkan. Saya boleh cakap lebih kurang dalam 200% saya. 200% ke atas. Dia punya pencapaian tu ya. Pencapaian dia tu. Alhamdulillah. Tahniah. And then daripada website yang dah ada ni, saya memang yakin sangat. So saya dah mudah nak share kat orang. Saya just klik share je. Kalau tidak dulu saya copy paste dekat WhatsApp. Sehingga kan saya punya memori pun jam. Bila ada website ni, saya sekali tekan, saya suruh diorang tengok dulu. Saya suruh diorang cuci mata dulu kan. Itu saja formula cikgu. Mudah dan orang faham semua. Yes, tak payah cerita banyak. Ya. Semua cerita ada dekat website. Kita tengok ni, saya nak share ni. Tentang produk ni sikit lagi. Kalau tengok sini ya. Ni kat mana ni? Ini baru orang kata baru lepas sekatan kan. So keluarlah pergi pantai kat Malaysia tu. Maksudnya dekat pantai pasir semua boleh jalan macam biasa juga Itulah dia. Sebab saya yakin dan saya mesti cuba supaya saya boleh cakap dengan orang dengan penuh keyakinan lah, senang cerita lah, sebab saya dah cuba. Sebab saya memang pengguna, penjual, memang menafat ke benda tu. Okey. Yang ini antara yang ada dekat store ataupun kedai lah. Ni cerita sikit apa dia ni? Gambar ni. Ni urusan untuk kita post lah. Kita pergi ke JNT, kita pergi ke MBE, folder lah. Ni kita bergerak lah untuk hantar WeChat ke pusat post lah. Ini saya
Okey, ruang saya bekerja, memang tu terus saya cakap lah, saya extend rumah saya, renovate di bahagian tepi untuk jadikan store, untuk jadikan ruang bekerja saya lah. Itu antara ruang-ruang kerja saya lah. Tapi buat kat sebelah rumah aja, extend rumah kan? Tak perlu bergerak jauh-jauh, tak perlu sewa lagi, keluarkan sewa lain, tak perlu. Ya, betul. Sebab website dah hebat lah. Website, orang tengok kat website lah. Kan? Di situ dah jimat banyak dah kan. Kalau kita nak buka kedai, kecil-kecil kedai pun dah berpuluh ribu kita kena keluarkan. Betul dan tu tengok, kalau tengok stok banyak juga banyak apa ni, banyak jugalah produk-produk yang ada, dan ni yang mahal ni sampai ke sana tu. Ini adalah yang pertama yang saya uji tadi, cikgu. Yang saya jumlah pada 2018 saya uji GoSpeedy motor ni sebelum dipasarkan, saya uji kau-kaunya. Puas hati. So alhamdulillah saya saya buat umrah pada 2008. So dekat situ ada speedometer tau. Speedometer kita pergi lebih kurang dalam 13-14 hari kan juga kan. So saya tak sangka lah, perjalanan saya area Batu Masjid Haram dengan Masjid Nabawi 100 km ibu. 100 km saya berjalan. Sebab ada meter kan, saya adanya. Memang puas lah saya berjalan. Tawaf apa benda semua kan. Dia tanpa dibantu orang, saya bawa ride sendiri memang memang sangat membantu lah device ni. Memudahkan. Mudahkan, dan yang satu lagi memang yakin lah, itu je lah. Kita tak perlu untuk nak bergantung kepada orang. Satu lagi, tenaga kita ni kurang digunakan juga bila dah guna GoSpeedy ni, betul betul. So, memang tak dinafilah. Dia guna tenaga apa benda ni? Bateri ke minyak ke jet ke apa? Dia bateri 36 volt 8,000 mAh per hour lah. Yang itu syarat dia untuk kita naik kapal terbang. Bila kita bawa device bateri, so itu adalah syarat yang maksimum. Lebih daripada itu sangkut. Itu nak kena tahu. Sebab memang ada bateri yang lebih lagi, tapi saya produkkan untuk boleh lepas lah untuk airlines punya requirement kan. Itu satu, and then dia punya motor kekuatan dia 350 watts. Ini bateri cas penuh, kita boleh jalan 30 km. 30 km sekali charge. Sekali cas. Banyak tu, jauh tu. Jauh. Jauh. 30 km. Dan satu lagi, dia memenuhi spek yang kita boleh bawa pergi ke mana-mana naik flight Betul ibu. Yang tu kena ambil kira juga. Kadang-kadang orang kata, yang ini beli yang ni beli tengok naik flight tak bagi naik. Payah. Betul. Bahaya juga tu. Maksudnya produk Cik Azarin dah diselidik kat semualah. Yang ni nak buat macam mana, terjun pun boleh, naik flight pun boleh. Semua dia dah kaji dah kat situ Okey. Terima kasih kepada para penonton semua. Jangan lupa sekejap lagi bila dah tamat sesi ini, kita ada cabutan bertuah untuk 5 penonton yang bertuah akan dapat sagu hati daripada Mainik. Tanda terima kasih Mainik kepada anda yang sama-sama boleh meluangkan masa pada malam ni untuk menonton sesi ini. Okey, sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan sikit tentang produk Mainik. Yang nama dia Go2. Go2. Go2 ni ialah satu produk, pendek ceritanya, kita ada domain, ada nama domain, ada website, baguslah. Tapi kalau tak ada website pun, kita boleh menggunakan domain tersebut untuk nak selaraskan satu nama domain untuk ke pelbagai medsos kita. Iaitu contohnya, kalau saya contohnya kan, kita bagi Cik Azarin lah. Contoh Cik Azarin. Cik Azarin ada domain wheelchair2u.my. Okey, dengan Go2 ni, kita register satu lagi khas domain
bawah wheelchair juga, nama dia wheelchair2u.biz.my .biz.my wheelchair2u.biz.my. Okey, itu domain dia. Dengan domain yang sama, kita boleh linkkan ke pelbagai medsos. Contoh, kat depan kita letak fb.wheelchair2u.biz.my. Orang klik link tu, dia akan membawa ke Facebook kita. Kalau kita letak ig.wheelchair2u.biz.my, dia akan bawa ke IG. Malah WhatsApp pun boleh. whatsapp.wheelchair2u.biz.my, dia akan bawa masuk ke WhatsApp. Nak pergi Waze pun boleh. Waze.wheelchair2u.biz.my, dia akan bawa pergi ke Waze. Macam-macam medsos boleh gunakan dengan hanya satu domain. Ini branding, di segi branding. Dan kita bagi secara percuma. Macam mana nak buat? WhatsApp saya 019-800-0017. 019-800-0017. Kita bagi percuma untuk pendaftaran dan 1 tahun percuma. Ya? Jangan lupa WhatsApp saya. Baik, Cik Azarin. Masa kita sudah dicemburui. Tu dia. Dah nak sampai 1 jam kan? Secara ringkasnya lah, orang kata secara kumpul, ni dia kena bongok bagi. Apa yang Cik Azarin nak cakap kepada orang di luar sana tentang bisnes, tentang naik turun dan juga tentang website, tentang online ni. Apa nak cakap? Okay, yang pertama sekali, kalau kita tengok pun dasar kerajaan pun orang kata apa, pendigitalan Malaysia kan telah dilancarkan. So memang benda ni kalau boleh benda ni daripada sekolah lagi lah sebenarnya. Dia kena aktif lah. Tapi secara tak langsung lah cakap daripada COVID ni tadi, secara tak langsung budak-budak sekolah pun dah pandai Zoom, dah pandai Google Meet. So memang ada hikmah dia. So memang penting sangatlah online ni. Kalau kita nak terus maju ke depan, saya rasa setiap syarikat memang wajib lah kena ada website. Setiap perniagaan pelan-pelan lah mesti kena ada satu website. Di mana website ni akan jadi kita punya satu HQ HQ center. Pemilihan nama domain pun penting juga. Pemilihan nama domain penting juga. So kenapa saya pilih wheelchair2u.my? Kenapa saya tak tulis GoSpeedy sedangkan GoSpeedy adalah brand saya? So saya memilih wheelchair, perkataan umum sebagai kata kunci saya. Sebab saya yakin orang akan cari bila OKU ni bila nak cari wheelchair mesti dia akan tekan wheelchair ataupun kursi roda lah. So segala input branding saya semua dalam wheelchair tu. Sebab tu saya pilihkan wheelchair, kata umum je and then saya tambah lagi to.u lah, to.u.my. Okay, kenapa saya pilih .my kan? .com lagi canggih, luar negara, international. So satu, saya ada semangat patriotik dan produk ni pun produk daripada Malaysia. Dan singkatan tu yang mahal tu, my. My tu, my. So saya sesuaikan dengan saya punya domain tu, wheelchair2u untuk kamu .my. So memang satu yang rasa cantik dan walaupun dia .my tapi dia mampu menembusi antarabangsa lah. Kalau tengok statistik dia kan, saya pun kadang-kadang benda tu saya pun tak ada share juga cikgu. Tapi bila tengok statistik tu memang dia dah menular ke luar. So bila dia menular ke luar, adalah satu dua yang sangkut lah daripada Singapura, daripada Libya. Asal saya pun tak tahu negara tu kat mana. Dekat Rusia, serius saya cakap. So dia ni pun dapat daripada FB and then saya linkkan website pun semua. Tapi saya tak berjaya mengantar barang tu kat sana sebab ada kekangan pengantaran. Cuma dia punya kenalan dia ada lawak di Malaysia, alhamdulillah. Dapat sebiji saya keluar sana. Saya dapat. Tapi cuma pengantarannya melalui kawan lah. Sama juga yang Singapura lah.
Singapura sama, dia lawak sini baru dia hantar. Ya. So, yang ini salah faham masyarakat kadang-kadang. Dia kata .com, saya nak meniaga international. Sebab tu saya nak guna .com. Okey, saya tak nak guna .my. Tapi yang ini salah satu salah faham. .my bukan hanya dapat di Malaysia. .my, mana-mana apa sahaja dot pun, kita type lah di mana-mana sahaja di dunia ni, akan dapat. Macam mana kita tengok dia kat Malaysia, macam itulah kita nampak website tu di Afghanistan. Macam dengan website wheelchairtoyou.my ni. Kalau saya duduk kat Alaska sekalipun hari ni, saya type wheelchairtoyou.my, akan nampak macam mana yang anda nampak dekat skrin sekarang. Dan terbukti, Cik Azarin sudah dapat pelanggan daripada luar negara hasil daripada wheelchair tanpa buat iklan pun. Dia tak buat iklan pun. Orang terjumpa. Mungkin dia cari wheelchair. Contohnya kan. Dia cari wheelchair. Saya kira nampak. Bila dia nampak situ, dia tengok semua apa yang dia berminat, dia cuba hubungi. Cuma masalah kekangan dia mungkin di segi penghantaran. Mungkin kos, mungkin apa yang tu sajalah kan. Tapi untuk dapatkan customer, nampaknya memang insya-Allah tidak ada apa-apa masalah. Dan last, Cik Azarin, apa nak kata dekat orang kat luar sana yang belum ada online store sendiri, belum ada website sendiri lagi? Apa nak cakap? Last. Yang pertamanya, bila kita tak ada website sendiri ni, kita sudah pasti kita akan ketinggalan lah, tu terang lah. Kita akan ketinggalan daripada yang lain. Sebagai contoh macam Toyrus pun lewat untuk dia bisnes secara online. Hampir bungkus Toyrus. Saya tak tahu dah bungkus ke belum Toyrus tu. Betul. Toyrus pada GS kan. Yes. So dia pun lewat. So dia kena catch up. Dan bagi saya memang dah dikategorikan wajib lah. Maknanya perlu sangat dalam dunia yang sekarang tak menentu ni, PKP apa benda semua. Saya sarankan kena belajarlah untuk membuat website ni. Okey. So, macam mana cara nak buat website? Apa kaedah dia? Berapa harga dia apa semua? Boleh WhatsApp saya 019 800 0017. Sekali lagi 019 800 0017. Dan jangan lupa yang tadi itu .biz.my, domain tu nak linkkan kepada semua medsos, akan diberi percuma WhatsApp saya. Baik. Serta itu saja. Kita akan ada cabutan bertuah pula selepas ni. Terima kasih banyak kepada Cik Azarin ya, kena luangkan masa. Saya bagi pihak Mining Berhad sangat-sangat berbesar hati di atas kesudian Cik Azarin untuk bersama sesi pada malam ini. Terima kasih banyak ya. Jangan sering-sering lah nanti nak panggil lagi. Okey. Terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak. Dan jangan ke mana-mana, kita ada buat sesi cabutan bertuah. Saya kembalikan sesi ini kepada pengurusi majlis, Puan Haizun. Silakan. Terima kasih Cik Yasir, terima kasih Encik Azarin atas sesi perkongsian sebentar tadi. So untuk tidak membuang masa lagi, so kita boleh teruskan dengan cabutan kita yang pertama. Dipersilakan Encik Firdaus. Okey, Puan Rofida binti Abdul Rahim. Tahniah untuk pemenang cabutan bertuah yang pertama. Seterusnya, Gagandip Singh. Tahniah diucapkan. Seterusnya, pemenang yang seterusnya, ketiga. Encik Megat Ahmad Asurullah bin Ismail. Cabutan yang keempat.
Nifail Haziq bin Nurhanim. Dan yang terakhir, come on, nama perempuan pula kita nak. Alamak, tak bertuah lah. Abdul Rahman bin Ahmad. Okey, tahniah diucapkan kepada kesemua 5 pemenang cabutan bertuah. Nanti pihak mining akan kontak lah pemenang 5 cabutan bertuah ni untuk kami postkan hadiah sagu hati daripada mining. Okey. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi meluangkan masa untuk menyertai sesi webinar kita pada malam ini. Kalau saya boleh rangkumkan untuk kita sesi pada malam ini, kehadiran ataupun kewujudan perniagaan kita secara dalam talian adalah amat penting ya. Macam Encik Azalin kongsikan tadi, sebelum dan selepas wujudnya website Encik Azalin, so penambahan lebih 200% kenaikan dia punya bisnes tu lah. So alhamdulillah dan tahniah diucapkan kepada Encik Azalin kerana telah berjaya mengikuti program yang dianjurkan oleh Mining dan juga telah berjaya untuk menubuhkan satu website untuk perniagaan Encik Azalin. So itu sahaja daripada pihak kami. Kami minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami. So kalau macam Cikgu Yasir kongsikan tadi, kalau misalnya katanya untuk dapatkan nama domain biz.my percuma dan produk GoTo secara percuma, boleh terus kontak Cikgu Yasir dan juga nak mengetahui lebih lagi mengetahui lebih lanjut lagi program-program yang ditawarkan oleh Mining, program-program Prime atau macam mana nak buat laman website ke, macam mana ke dan seterusnya, boleh terus kontak Cikgu Yasir menerusi nombor telefon Cikgu Yasir. Saya ulang semula 019-800-0017. So 019-880,000 17. Cantik nombor dia, mudah nak ingat. Kalau lupa saya tak tahulah, tapi boleh repeat balik video ni. Untuk dapatkan nama domain percuma anda .biz.my dan juga produk GoTo dan juga untuk mengetahui lebih maklumat lanjut untuk program-program yang ditawarkan oleh pihak Mining. So itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.